Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Ada seorang sahabat kita hantar video ke WhatsApp. Biasanya orang hantar dekat Facebook, tapi dia hantar dekat WhatsApp. Biasanya saya jarang sangat layan mesej-mesej di WhatsApp, tapi alhamdulillah saya terlihat video berkenaan dan saya fikir sangat sesuai jika ia diberikan sedikit ulasan. Sebelum kita ulas apa-apa, kita tengok dulu video berkenaan sama-sama. Jom kita tengok. Lupa. Orang yang kena COVID yang meninggal dunia, mereka mati syahid tau. Ustaz? Jadi mereka sebenarnya tak perlu dah kita. Oh ya Ustaz, kalau mati syahid Wih. memang tak perlu. Weh dia, tak perlu kita buat apa, mereka dah mati syahid tu. Syahid dunia orang panggil. Syahid dunia. Sebab tu Syahid mereka tak akhirat. dimandikan. Setahu pengetahuan saya, mereka tak dimandikan. Masya-Allah. Mereka mana mandi? Mereka meninggal lagu tu, mereka bungkus lagu tu, terus. Sebab mereka dilayan seperti orang mati syahid. Ustaz, kira untung enggak kan? Jangan. Sabar. Itu salah faham tu. Untung pada satu pihak. Kalau Zira dengar risau kat dia nanti. Untung kalau Bang Bil meninggal, untung Bang Bil. Hak dia teruk. Nak kena jaga tu. Yang anak-anak dara berapa? 3 orang, 4 orang jenuh. 3. 3 orang jenuh. On one part, kita rasa macam orang yang meninggal dunia ni seolah-olah Allah bagi mereka berita gembira. Siapa orang yang mana yang kena ni, orang tanya kenapa syahid? Berdasarkan kepada hadis Nabi. Hadis Nabi SAW, Nabi sebut sesiapa yang meninggal disebabkan oleh wabak, maka dia kategori sebagai mati syahid. Sahabat Nabi ada yang meninggal dunia. Sayyidina Ubaidah ada yang meninggal disebabkan oleh wabak yang menyerang Madinah. Ada. Memang mati syahid. Cuba kalau ada doktor ke siapa ke yang mana yang terlibat dengan kesihatan, cuba bagi tahu betul-betul. Betul tak apa nama Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang meninggal COVID depa tidak dimandikan. Depa dilayan seperti orang yang mati syahid. Setahu saya. Betul Bang Bil. Sebab tu ketika mana van jenazah lalu, patutnya ahli keluarganya depa sujud syukur. Keluarga aku ada yang mati syahid. Inilah info yang info yang boleh buat dia orang tenang ni Ustaz. Betul. Kan? Betul. Sebab macam baru-baru ni pun ada ahli keluarga kawan kami, kawan sekolah kami, memang dia depa dilayan seperti orang yang mati syahid. Jadi bila isteri dia join kami punya mengaji baca Yasin dan pengajian hadis, isteri dia join. Jadi kawan kami kata, Ustaz Don, ada seorang kakak senior kita ni ada dalam grup kita ni, suami dia baru kemarin meninggal dunia. Apa tu kita terus cakap, kata Kak berperwatakkanlah seperti seorang isteri yang suaminya mati syahid. Masya-Allah. Power kan? Sebab mereka dipakaikan dengan pakaian tu dan mereka akan dibangkitkan dengan pakaian tu. Jadi Islam ini satu agama yang dia bukan agama, sebab dia tahu wabak ni satu benda yang akan membuatkan orang rasa down. Wabak ni satu benda macam mati kebakaran, mati lemah, semua tu mati syahid. Kan? Anak-anak kecil, abang-abang kita yang mana yang berenang, yang tiba-tiba yang ingat tak geng-geng bomba yang kena terikat, yang dia pakai yang kena tarik sekali yang dekat sungai tu. Semua tu syahid. Syahid Ustaz. Iya. Insya-Allah. Kalau orang tanya, adakah syahid ini sama dengan syahid di medan perang? Tidak. Dia tak akan sama dengan syahid di medan perang. Sebab syahid ni ada 3 kategori. Satu, syahid akhirat. Ni geng-geng COVID ni semua ni syahid akhirat. Dia dekat akhirat, dia dikategorikan sebagai orang syahid. Ada yang syahid dunia akhirat, yang ni syahid perang. Dan ada orang yang dia syahid dunia, ke akhirat dia tak kira. Hak ni orang yang tak ikhlas. Hak ni lah yang sangkut sekali dengan hak ni orang duk bagi bantuan tu. Okey. Hadis dia sekali. Hadis orang alim,
Hadis orang yang tolong orang, hadis orang yang perang. Perang yang syahid tapi bukan untuk Allah, syahid untuk dapat jadi hero. Dia syahid sebab dia nak orang panggil dia hero. Yes. Ni duduk sekali ni hadis ni. Yang sama juga dengan yang Qori yang mengaji tapi dia mengaji tekak ke atas dia bukan mengaji tekak ke bawah kan. Betul. Pandai. Itulah hadis dia. Jadi dia syahid nampak di dunia macam dia mati syahid. Orang layan dia macam mati syahid. Tapi ke akhirat esok dia bangkit-bangkit. Wa'ayazubillah. Kita tak mau macam tu. Dah habis. Tapi sebelum kita masuk perbahasan yang agak sedikit panjang, kita jelaskan sikit bahawa yang Ustaz Don sebut berkaitan tentang sujud syukur tu, saya yakin dan percaya Ustaz Don bukan suruh pergi sujud syukur. Tapi kita bersangka baik dengan kematian-kematian yang berlaku. Saya fikir yang itulah yang dimaksudkan Ustaz Don. Ada beberapa perkara menarik dalam video ni. Walaupun saya fikir ada penjelasan lanjut daripada Ustaz Don yang mungkin akan menyusuli ataupun telah diperjelaskan oleh Ustaz Don, sebab kadang-kadang benda macam ni agak basic tetapi berlaku kesilapan dan mungkin Ustaz Don akan sebutkan balik. Biasa Ustaz Don ni kalau dia tersilap biasanya dia sebutkan balik. Kita mengharapkan dengan video reaction kita, moga-moga ia dapat dimanfaatkan dengan tujuan kita nak tambah ilmu. InsyaAllah. Pertama, pada permulaan video, Ustaz Don sebut bahawa orang yang mati COVID adalah syahid dunia. Tapi saya rasa dia tersilap sebut tu. Mungkin kita kata sabqul lisan, terlepas cakap, dan antara buktinya adalah di hujung video itu, Ustaz sudah sebutkan bahawa orang COVID dikategorikan sebagai mati kerana wabak dan mereka dikira sebagai syahid akhirat. So kita kira Ustaz Don terlepas cakap lah dalam bab ni, dan ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Boleh berlaku kepada saya, boleh berlaku kepada Ustaz Don, boleh berlaku kepada ustaz-ustaz yang lain. Bahkan ramai juga kita kadang-kadang tersilap di dalam menyebutkan fakta. Sebab itulah kita selalu kempen untuk buat semakan terlebih dahulu. Tujuan buat semakan ni untuk apa? Bukanlah buat semakan ni untuk kita menafikan kesalahan langsung, tetapi kita berusaha untuk mengurangkan risiko kesilapan. Kedua, betul dah apa yang Ustaz Don sebut berkaitan tentang pembahagian mati syahid kepada tiga tu. Syahid dunia akhirat, syahid dunia saja dan juga syahid akhirat saja. Di dalam kitab Mughni Muhtaj dijelaskan tentang orang yang syahid dunia dan akhirat. Mereka adalah orang Islam yang mati terbunuh akibat peperangan dengan orang kafir. Mereka bertempur tidak berundur supaya menjadikan kalimah Allah ditinggikan dan kalimah kufar direndahkan, tanpa sebarang impian dan matlamat duniawi. Anda boleh rujuk dalam Mughni Muhtaj, jilid yang pertama, muka surat 350. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, beliau telah berkata, dua orang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW. Lantas dua-dua orang tu tanya kepada Nabi untuk nak memahami tentang satu perkara. Kata mereka, seorang prajurit berperang kerana harta, seorang lagi berperang kerana zikrullah, dan seorang lagi berperang kerana mahu dilihat kedudukannya. Yang mana satukah yang telah berperang di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah itu tinggi, ia adalah berperang di jalan Allah. Hadis ini sahih, direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang tu cerita syahid dunia, dia syahid, syahid akhirat pun dia syahid. Yang kedua adalah syahid dunia saja. Mereka adalah umat Islam yang berperang dengan orang kafir kerana ingin mendapatkan harta rampasan perang, atau untuk nak sombong diri, atau untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Orang jenis ni mereka hanya syahid di dunia sahaja. Dan itulah yang dijelaskan oleh Ustaz Don tadi, memang komplit dah tu, cantik dah tu. Yang ketiga ialah syahid akhirat. Syahid akhirat sahaja. Mereka adalah umat Islam yang terbunuh secara zalim disebabkan musibah, seperti orang yang mati kerana penyakit di perut, atau kerana penyakit taun, lemas, mati akibat pertempuran dalam rompakan atau sebagainya. Penuntut ilmu yang mati semasa menuntut ilmu, orang yang bernifas mati ketika itu, orang yang tengah mengandung mati ketika itu, dan sebagainya. Namun terkecuali bagi bab ini, orang yang mati sebabkan musibah tetapi atas dasar maksiat yang dia lakukan. Contohnya seperti orang yang mati kerana AIDS disebabkan perlakuan sumbang dia.
sahaja. Mati ketika melahirkan disebabkan zina dan seumpama dengannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 jenis orang yang syahid. Yang pertama, orang yang mati akibat taun. Yang kedua, mati akibat penyakit perut. Yang ketiga, mati lemah. Yang keempat, mati akibat musnah harta. Dan yang kelima, mati syahid di jalan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang dikira syahid menurut kamu? Para sahabat pun kata, orang yang dibunuh di jalan Allah. Merekalah orang yang syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau macam tu, umat aku akan sedikit kerana bukan semua yang turun berperang. Para sahabat tanya, kalau begitu wahai Rasulullah, siapakah mereka? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa sahaja yang dibunuh di jalan Allah, maksudnya yang di dalam medan jihad, maka dia syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah, maka dia syahid. Dan siapa mati akibat taun, maka dia syahid. Dan siapa mati akibat penyakit di perutnya, maka dia juga syahid. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, dalam video tadi, Ustaz Don ada sebut berkaitan tentang orang COVID ini syahid, oleh itu dia dilayan, mereka diuruskan seperti mana orang syahid, iaitu tidak dimandikan. Ini tidak tepat kerana hanya orang yang syahid dunia akhirat sahaja, iaitu syahid ketika di dalam medan perang, yang tidak dimandikan, bahkan tidak ditayamumkan. Tetapi selain daripada itu, mereka dimandikan. Orang yang syahid akhirat seperti penyakit COVID, mereka dimandikan seperti biasa. Pun begitu, apabila ada kekangan untuk mandi kerana kebimbangan berlakunya penyebaran penyakit, maka para ulama bersidang dan memutuskan fatwa bahawa bagi penyakit COVID, mereka tidak dimandikan, hanya ditayamum sebagai ganti kepada mandi. Ini adalah fatwa yang sama yang pernah diputuskan juga pada isu penyakit Ebola sebelum ni. Maka hukum mati syahid akhirat dan mati syahid dunia akhirat tak sama. Syahid dunia dan akhirat tidak dimandikan dan tayamum, tetapi syahid akhirat dimandikan. Tapi bila tak boleh mandi, maka ditayamumkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tapi tahukah anda, ada seorang sahabat Nabi yang dia mati syahid di medan perang, kita kira mati syahid dunia dan akhirat. Tapi pelik sikit daripada orang lain, dia dimandikan. Siapakah dia? Terima kasih banyak. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada video kali ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.